Assalamualaikum semua. Pada hari ini kamu semua akan menduduki sebuah temuduga. Jadi untuk memerlukan temuduga ini, saya meminta saudara Iqmal Hakim untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih Ibrahim Ismail. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqmal Hakim bin Rahim. Jadi saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang pendidikan serta teknologi dalam bidang bagi subjek elektrik dan elektronik. Jadi menjadi cikgu sebenarnya menjadi cita-cita saya dari kecil lagi. Sejujurnya sejak saya kecil saya ingin menjadi guru bahasa Inggeris, tapi apakan daya Inggeris saya tidak menepati sasaran dan tidak cukup untuk menjadi cikgu bahasa Inggeris. Jadi saya tukar bidang kepada teknikal, iaitu lebih spesifik lagi elektrik dan elektronik. Jadi saya tahu menjadi cikgu ni sememangnya bukan tugas yang mudah, tapi saya telah membuat persiapan untuk diri saya untuk menjadi seorang cikgu yang cemerlang. Jadi antara persiapan diri saya adalah menjadi cikgu praktikal di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru dan mengajar pelajar tingkatan 4 bagi subjek pengajian kejuruteraan elektrik. Sekian dari saya. Okey, terima kasih kepada saudara Iqmal Hakim. Seterusnya saya ingin meminta saudara Daeng Haziq untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya adalah Daeng Hazat Aikal bin Nepok Daeng. Saya berumur 23 tahun dan saya merupakan pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia dalam Fakulti Sains Sosial Sekolah Pendidikan. Jadi saya merupakan pelajar tahun akhir bagi sarjana muda Teknologi beserta Pendidikan yang berkhususkan elektrik dan juga elektronik. Baiklah, seperti yang anda semua tahu, saya memohon bagi jawatan ini dalam khususnya menjadi cikgu dan tenaga pengajar bagi subjek elektronik kerana saya merupakan pelajar dalam meja bagi pendidikan elektronik untuk menjadi sebagai seorang guru, dan selama 4 tahun saya telah mempelajari bagaimana menjadi seorang pendidik yang berkualiti dan menjamin dapat membantu anak-anak muda di negara ini. Jadi kenapa saya minat menjadi seorang guru adalah kerana saya ingin membantu. Saya amat berminat untuk membantu pelajar-pelajar untuk cemerlang dalam pendidikan maupun kemahiran, kerana saya dulu waktu sekolah bukanlah pelajar yang cemerlang, tapi setelah meningkat dewasa, terutamanya saya menyambut pelajaran ke matrikulasi, saya berjaya mendapat keputusan yang cemerlang, dan itu adalah kerana saya telah mendapati cara-cara untuk mencari ilmu dengan betul. Jadi saya ingin membantu juga pelajar-pelajar di Malaysia ini kerana mereka tidak tahu bagaimana cara pembelajaran mereka yang sesuai dan efektif untuk diri mereka. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Daeng Haziq. Bagusnya niat anda tu untuk menjadi seorang guru. Seterusnya saya meminta saudara Haris untuk memperkenalkan diri anda. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Ya Haris, boleh dengar. Okey. Okay, nama saya Haris Aslam bin Misnan, berumur 23 tahun, berasal dari Keluang Johor. Sekarang saya merupakan pelajar tahun 4 di Universiti Teknologi Malaysia bagi ijazah sarjana muda teknologi serta pendidikan elektrik dan elektronik. Jadi saya mempunyai diploma dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik di Politeknik Kota Baru pada tahun 2014 hingga 2016. Di peringkat diploma, saya mempunyai pengalaman dalam latihan industri di sebuah syarikat pipe nombor 1 di Malaysia, iaitu Paling Industri, yang bertapak di Batu Cave, Selangor, dan sekarang telah berpindah di Batang Kali. Jadi di peringkat diploma juga saya telah mempunyai pengalaman dalam menyertai pertandingan dalam bidang elektronik di peringkat politeknik, iaitu Poliskill,
di peringkat IPT dan juga pemilihan di peringkat dunia iaitu World Skills Malaysia Belia pada tahun 2014 yang berlangsung di SIAS. Okey, sekarang saya telah melanjutkan pelajaran saya di peringkat ijazah di Universiti Teknologi Malaysia. Di UTM ini saya telah orang kata tu menyertai satu persatuan mahasiswa pendidikan. Di sana saya mempelajari pelbagai membuat program ataupun menyertai beberapa program yang lain yang telah dihasilkan oleh persatuan tersebut. Di peringkat ijazah juga saya telah menjalani latihan mengajar sebagai seorang guru di Kolej Vocasional Keluang di Johor. Itu saja pengenalan diri saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Haris, seorang yang sungguh berpengalaman ya. Seterusnya saya ingin meminta saudara Nazif untuk memperkenalkan diri anda. Silakan. Saudara Nazif, anda belum unmute. Okay, thanks. So I would like to present myself. My name is Nazifuddin bin Muhammad Dam. So I would like to be a teacher because since I have a talent that I can teach the people. And my father also a teacher, and I have a lot of friends as a teacher. So because of that, my father's friends says me, you have a talent to be a teacher, and that, so I will choose teacher as my professional work. And being a teacher is not actually it's not easy. For the first time that I learned during my study, so I learned a lot of how to interact with the children, especially, and how to talk with them, how to engage with them. So I learned it during my study, so I get a lot of things. So I know it's easy when you know what he want and what she want. That's all. Thank you. Okay, thank you to our brother Nazif. You can speak quite good in English. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan kedua. Ini saya tanyakan kepada keempat-empat calon kita dan kita bermula dengan saudara Ikmal Hakim. Okey, jelaskan bagaimana anda boleh menggunakan metodologi pengajaran yang terbaik menurut anda bila berhadapan dengan sekumpulan pelajar yang kurang berminat dengan topik yang sedang anda ajar. Adakah jelas soalan saya tersebut? Jelas, Cik Ibrahim Ismail. Okey, silakan. Jadi untuk menerangkan tentang konteks ini, saya lebih memilih contoh sebagai saya ambil sebagai contoh lah, subjek teknikal seperti pendawaian elektrik. Sebab kalau katakan pelajar tidak berminat untuk melakukan elektrik, jadi saya akan terangkan apa kepentingan elektrik dan bagi mereka nampak apa fungsi elektrik dalam kehidupan seharian mereka. So apabila mereka lebih tahu atau lebih mengenali elektrik itu, so dia akan macam, okay, aku faham, aku pernah buat benda ni. So dia boleh jelas dan lebih berminat lah. Okay. Antara cara lain untuk saya pastikan mereka berminat dengan subjek yang saya ajar, iaitu saya akan menggunakan pelbagai metodologi lah. Antara metodologi yang boleh saya gunakan adalah metodologi simulasi ataupun role play, ataupun kita boleh buat quizzes, simulasi secara online. Pelbagai cara yang kita boleh gunakan untuk menarik minat mereka. Jadi bergantung pada individu masing-masing. Contoh, kalau individu itu dari kecil, dari sejak dia lahir, dia memang tak minat langsung dalam bidang tu. Jadi kita boleh ubah, kita boleh didik dia, kita boleh slow-slow bentukkan mereka, tapi akan mengambil masa. Jadi bagi saya itulah caranya, metodologi yang saya akan gunakan untuk mendidik pelajar yang kurang berminat. Okey, terima kasih kepada saudara Ikmal Hakim.
itu merupakan metodologi yang baik. Seterusnya saya meminta saudara Daeng Haziq untuk menjawab soalan yang sama. Terima kasih kepada panel. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh saudara Ikmal Hakim, dan saya ingin menambahkan daripada pandangan saya lah. Baiklah, apabila pelajar tersebut tidak beberapa minat apa yang kita mengajar, bermaksud kemungkinan ada beberapa berlakunya kesilapan ataupun kekurangan daripada diri kita sendiri dan guru tersebut, kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya lah, saya telah menjadi guru di Kolej Vocasional Keluang. Saya mengajar subjek single phase wiring, pendawaian satu fasa, dan apa yang didapati adalah pelajar Kolej Vocasional ini tidak begitu tertarik dengan pembelajaran menggunakan papan putih, iaitu ataupun dikenali sebagai berpusatkan guru. Hanya guru sahaja bercakap di hadapan. Jadi apa yang saya buat adalah saya mewujudkan suasana pembelajaran secara berpusatkan murid, di mana pelajar yang tersebut bergerak sendiri untuk melakukan amali, contohnya ataupun contoh dalam subjek pendawaian elektrik, menjalankan pendawaian elektrik itu sendiri. Kerana saya lihat mereka lebih berminat pembelajaran secara bukan secara kognitif tetapi secara perlakuan. Jadi di situ tanggungjawab sebagai guru, kalau saya akan mewujudkan pembelajaran secara berpusatkan pelajar, mereka yang melakukan sendiri. Saya memberi tugasan kepada mereka dan mereka menggunakan kreativiti masing-masing untuk melakukan tugasan tersebutlah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Daeng Haziq. Seterusnya kita teruskan dengan saudara Haris. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, berdasarkan pengalaman saya mengajar di Kolej Vocasional Keluang, iaitu latihan mengajar, saya telah melaksanakan pengajaran bagi topik yang berkaitan dengan bidang elektronik. Jadi dalam proses pengajaran saya itu, saya telah menggunakan perisian elektronik, pelbagai perisian elektronik yang saya gunakan untuk mengajar pelajar. Jadi dari situ saya mengajar, saya boleh lihat bagaimana pelajar itu tertarik dengan apa yang saya ajarkan kepada mereka. Kerana dengan menggunakan perisian elektronik itu, pelajar bukan saja boleh melakukannya secara teori, tetapi mereka juga akan melakukan secara praktikal. Sepanjang saya mengajar tersebut, saya diawasi oleh guru sebenar di Kolej Vocasional tersebut, dan guru tersebut juga tertarik dengan saya, dan bahkan guru tersebut juga hendak saya mengajarkan perisian yang sama saya ajar kepada pelajar saya, kepada guru tersebut lah, supaya guru tersebut pun boleh mengajar pelajar-pelajar yang lain. Jadi pentingnya kita menguasai pelbagai perisian elektronik bagi mengajar subjek elektronik ini. Kerana pelajar ni sebenarnya perlukan sesuatu yang baru untuk mereka ketahui. Dengan adanya benda baru tersebut, pelajar akan lebih berminat untuk belajar. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih saudara Haris. Saya amat bersetuju dengan cara awak. Next, we will go to Mr. Nazif. So, Mr. Nazif, can you explain to me the methodology that you can use when you are faced with a group of students that doesn't want to learn the topics that you are teaching? Can you give an explanation onto methodology? Mr. Nazif, you forgot to unmute. Sorry for my mistake. Okay, thank you for the question. So they have two methodology that you can use. First one, I will use about project-based learning.
And second one, I will choose about call it a strategy or like a quiz. Okay. So when we use the project-based learning, student will more intend to learn together. Example, I will show them how the IoT is working. So that when we do a project-based learning, everyone know what we teach IoT is about. We need to connect everything by internet and everything. So when we do a project, student will get more interested and he would like to do again, and I want more project, I want more project, I want more project, and he will keep the student to like to do things. And after that, we can do a quiz, like we do a example, like we do a test, a short test. So when so that the student will trigger hand, oh, okay. So we can check either in that test he can do or she can do or not. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you Mr. Nazif. That's a very interesting way to teach. Okay, untuk soalan yang terakhir, boleh tak anda semua melakonkan bagaimana anda menerangkan kepada sekumpulan belia 3 langkah menjaga alam sekitar yang paling mudah. Okay, kita bermula dengan saudara Ikmal Hakim. Silakan. 3 langkah ya. 3 langkah. Ya, Encik Ikmal Hakim. 3 langkah untuk menjaga alam sekitar yang paling mudah. paling mudah. Okey, baiklah. So saya lakonkanlah. Ya, silakan. Okey, lakonkan. Bagi saya berfikir sementara ya. So 3 langkah untuk menjaga alam sekitar. Okey. Okay, bismillah. Okey, baiklah pelajar. So kita akan belajar cara untuk menjaga alam sekitar. So kita ada 3 langkah yang mudah untuk kita menjaga alam sekitar. Tak susah pun. 3 langkah ni kita boleh menjaga alam sekitar. First kali adalah kita boleh mengutip sampah di sekeliling kita. Contohnya kita tengah berjalan kan, anak murid semua, kita tengah berjalan-jalan, ternampak pula sampah. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh kutip sampah tu. Dan kalau tak ada tu sampah di berdekatan dengan kita, so kita boleh simpan dalam poket. Simpan sekejap je. So nanti bila kita jumpa tong sampah, bolehlah kita masukkan dalam tong sampah. Okay, so step yang kedua adalah apabila kita nampak 3 jenis sampah, iaitu plastik, kertas dan juga kaca. So kita boleh asingkan mengikut tong-tong kita semula. So kalau plastik, kita kena masukkan dalam tong sampah plastik. Kalau tong sampah kaca, kita boleh masukkan sampah kaca-kaca, botol-botol kaca kan, kaca yang dah pecah. Kalau kertas, kita boleh letakkan sampah-sampah kertas, macam kertas A4 yang dah tak pakai kan. Kita tengok ada orang nyorok-nyorok kertas, buang merata, kita kutip, kita asingkan dia. Okay. Langkah yang ketiga, akhir sekali adalah kita boleh kumpulkan segala barang-barang kita di rumah. Contoh plastik kan, kita contohlah mak kita baru balik beli air konsep kan, belanja banyak plastik. So kita boleh kumpulkan plastik tu dalam satu plastik yang besar, kita ikat dan kita kumpulkan. So ini tu plastik. Okay, untuk kertas contohnya macam dah akhir tahun kan, akhir tahun mestilah adik-adik semua dah buku kertas semua dah tak pakai, pun sama, kita boleh kumpulkan kertas-kertas tu dan kemudian kita ikatkan. Okay, yang last sekali adalah kaca. Kaca ni macam botol-botol kicap, botol-botol cili, biasa mak-mak suka buang dalam tong sampah. So kalau kita nak menjaga alam sekitar, kita boleh kumpulkan botol-botol kaca ni dan kita kumpul, kita ikat dan kita boleh buang di tempat yang sepatutnya. So ini je. 3 langkah ni kita tak perlu siapa suruh kita. Kita boleh buat sendiri untuk kita jaga alam sekitar. Okay. Faham ya anak-anak? Okay, sekian saja daripada saya. Okay, faham ya? Faham Cikgu Ikmal? Okay. Terima kasih kepada saudara Ikmal. Seterusnya kita serahkan kepada saudara Daing Haziq. Baiklah.
Saya terus mula ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Baiklah. Jadi sebelum saya memulakan pengajaran pada hari ini, saya ingin berkongsikan pagi tadi saya melihat video di mana terdapat penyu di lautan yang ditangkap oleh nelayan. Penyu di lautan tersebut didapati ada straw yang tersumbat dalam hidung penyu tersebut. Awak bayangkan bagaimana ada straw pula kat laut dan boleh masuk dalam hidung penyu. Jadi kat sini apa yang saya nak terangkan sebenarnya? Kat sini, saya ingin terangkan alam sekitar di negara ataupun dunia ini telah semakin teruk. Bagaimana kita lihat berlakunya buangan sampah di merata-rata sehinggalah sampah tersebut ada orang buang kat laut dan terdampar di laut, di pulau-pulau di tengah lautan, dan kesianlah kepada penyu tersebut kan, kesian. Jadi sebenarnya ada langkah yang awak sebagai pelajar pun awak boleh membantu menjaga alam sekitar. Bukannya awak mengharapkan makcik kebun kan, dia lah cleaner, dia lah tukang jaga. Bukan kita sebagai saya pun sendiri sebagai masyarakat boleh menjaga alam sekitar bersama-sama. Okey, saya sekarang nak share. Awak kena dengar betul-betul sebab akan ada tugasan yang saya akan bagi awak lepas ni. Okey, macam mana kita nak jaga alam sekitar? Okey, yang pertama sekali, saya dah cakap awal-awal, terdapat plastik dekat laut. Okey, awak tahu tak, plastik ni dia mengambil masa yang sangat lama dalam sains. Bagi saya apa yang saya belajar, 1000 tahun ke beratus tahun untuk plastik, bahan daripada plastik itu untuk terhapus dengan sendirinya. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena mengelakkan atau mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Okey, awak pernah, sekarang ni awak pun muda-muda kan, mau beli tea life lah, apalah air, Starbucks lah, dah ramai dah menggunakan straw kertas. Betul. Itu adalah langkah yang inisiatif lah untuk di negara ni. Menggunakan straw, dah tak pakai plastik dah, straw dah pakai kertas. Okey, itu satu awak boleh gunakan cara ni, tak payah lagi pakai plastik. Kita mengurangkan penggunaan plastik. Kedua kita dapat, okey, benda adalah ni. Yang kedua saya nak terangkan, kita dah banyak tengok kat iklan TV3, iklan TV2 kan. Ada 3 jenis tong sampah kat negara kan. Plastik, kertas dan juga kaca. Pernah tak awak tengok tong sampah tu kan? Betul, ada 3 warna kan. Kenapa kita tak buang tong sampah ikut warna tu kan? Sebab apa? Kita kena buang ikut jenis tu, memudahkan kepada pusat pembuangan sampah. Untuk mana yang kertas, mana yang plastik, kita boleh recycle semula dan menghasilkan barang-barang lain seperti buku, tayar ataupun kaca, menghasilkan kaca semula. Dan yang ketiganya adalah kita sendiri langkah ketiga ni, kita sendiri menggerakkan join dalam program-program gotong royong. Kalau dekat taman awak ada gotong royong tu, tolonglah join. Takkanlah nak mengharapkan orang-orang yang berumur. Awak pun golongan belia perlu mengimarahkan lagi program-program seperti ini. Awak kena, dan nanti pada masa yang sama nanti awak pun memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling awak, mak ayah awak, kawan-kawan awak, untuk menjaga alam sekitar. Jadi okey, saya nak bagi tugasan, awak boleh buat peta minda bagaimana kita nak menjaga alam sekitar dengan kreativiti, dan nanti akan hantar kepada saya selepas pada kelas seterusnya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Daing. Itu merupakan sebuah cara yang baik. Seterusnya kita akan teruskan dengan saudara Haris. Silakan. Ya, saya. Okey, berkaitan dengan 3 cara langkah untuk menjaga alam sekitar. Okey. Okey, pelajar, hari ini saya akan tanya kepada kamu tentang alam sekitar.
Jadi kenapa di sekolah ataupun di mana-mana yang kenapa di sekolah ataupun di mana-mana sahajalah mengadakan kempen menanam pokok. Mesti kamu takkan terfikir daripada kamu belajar daripada kata 1 sampai kata 5, mesti setiap masa ada je program ataupun kempen menanam pokok. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga alam sekitar. Okay. Di Malaysia ni kita terlihat bagaimana pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran air dan macam-macam lagi yang berlaku. Bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut dengan kita jaga alam sekitar kita. Okey, seperti di sekolah juga. Mengapa pihak sekolah ingin kamu semua untuk membersihkan bilik darjah dan siap ada apa tu namanya? Siap ada pertandingan lagi untuk menjaga kebersihan bilik darjah tu. Jadi itu adalah salah satu juga cara untuk kamu menjaga alam sekitar. Okey, bukan saja menanam pokok, kalau di sekolah bukan saja kita membersihkan bilik darjah. Yang ketiga, kita boleh mengamalkan kita semula lah. Mungkin di mana-mana saja kita nampak sampah-sampah yang bersepah, kita boleh ambil, kita boleh kutip dan buang dalam tong sampah. Sekarang pun ada tong sampah yang ada 3 jenis. Okey, ada yang kertas saja, ada plastik saja. Mungkin ada yang besi dan pelbagai lagi kita boleh nak lihat sekarang ni. Tetapi kita perlu sedar bahawa kita ni adalah manusia yang perlu menjaga kebersihan dan alam sekitar kita supaya suasana menjadi tenanglah, damai dan tak ada apa orang kata kekotoran lah yang berlaku. Okey. Selain daripada kempen-kempen dan menanam pokok yang saya beritahu tadi, kita boleh menyertai lah aktiviti sukarelawan yang sekolah anjurkan ke pihak-pihak luar anjurkan. Okay. Kalau kamu tak nak pergi yang kat sekolah, kamu bosan dengan sekolah, kamu boleh pergi ke pihak di luar sekolah. Banyak lagi aktiviti menjaga alam sekitar di luar yang kamu boleh pergi. Ada yang masuk hutan, mengutip sampah-sampah di hutan. Dia seronok sambil-sambil kita hiking, kita utip sampah. Dan yang lain-lain lagi mungkin adalah berkhemah, menggunakan air secara berkhemah. Okay. Mungkin kamu ada menggunakan air di sekolah, kamu membazir. Kadang pipe air pun kamu tak tutup. Kamu boleh gunakan air itu secara berkhemah lah. Tak payahlah kita nak buka di pipe tu. Kalau kamu jumpa, kamu tutup. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih kepada saudara Haris. Seterusnya kita akan teruskan kepada saudara Nazif. Anda boleh menjawab dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris mengikut kesukaan anda. Silakan. Okay, terima kasih kepada ya. Okay, baiklah. Cara untuk mengurangkan menjaga alam sekitar 3 langkah saja ya. So senang saja, kita kurangkan, kita guna semula dan kita kitas semula. Tapi tak lagi. Sebab sekarang ni kita ada teknologi moden dan awak juga sedang bercakap dengan seorang yang belajar elektronik. Jadinya kita perlulah segalanya adalah sensor. Robot buat kerja untuk kita. Kenapa kita perlu buat kerja kalau kita ada orang lain yang boleh buatkan? Jadi caranya senang saja. Ibaratkan ini adalah satu peti tong sampah ataupun smart dustbin. Terdapat pelbagai sensor. Ada sensor humidity, sensor suhu, sensor data sheet and everything. Macam tu adalah sampah. Okay. Kita tukar sampah lain. Sampah. Kita ambil lah ni adalah sampah contohnya, okay.
So kita sekarang ni ada dua pilihan yang mula-mula sekali. Ini robot tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita sebagai manusia kita ada akal yang boleh buat satu keputusan yang mana robot tak boleh buat. Kita kena ingat, adakah sampah ini boleh dikurangkan dengan kita guna contohnya seperti kita buat pasu ke, kita buat tempat alas ke ataupun apa-apa. Tapi kalau sangat misalkan berjanda, kita pergi kepada bahagian recycle. So ini adalah sebenarnya smart dustbin dan bila kita lalui dia akan auto terbuka dan dia akan masukkan dan dia akan sorting sendiri dalam smart dustbin tersebut. Okay. Dan seperti yang Encik Dayan cakap tadi, kalau kita tidak menjaga alam sekitar, penyu boleh masuk, boleh serang masuk dalam penyu. Tapi cuba bayangkan kalau kita tak menjaga alam sekitar, kita buat pembakaran terbuka. Harimau pun tak boleh nak hidup dengan senang. Jadi, sama-samalah kita jaga alam sekitar, wahai anak muda, kerana kita merupakan seorang yang pembangkit bangsa, agama adalah masa depan negara terletak pada diri kita. Okey, renung-renungkan dan selamat beramal. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Nazif. Itu merupakan sebuah idea yang sangat bernas ya. Okey, nampaknya kita telah sampai ke penghujung temu duga kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para yang ditemu duga. Dari situ saya ucapkan terima kasih dan kita akan tamatkan di sini. Sekian, terima kasih. Sama-sama tuan.